Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan kami dan perbuatan kami, hanya semata-mata kerana Engkau, ya Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada pagi ini, ya, pagi hari Selasa, ya, hari Selasa. Kita sudah pun masuk ke 10 hari yang kedua daripada bulan Rajab. Ya, 10 hari yang pertama telah pun berlalu dan kita sudah masuk 10 hari yang kedua bulan Rajab. Iaitulah kita hari ini sudah masuk kepada 11 Rajab 1440 Hijriah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mereka yang mengucapkan salam, ia diucapkan dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sabahal khair, ya sabahan nur. Jadi pada pagi ini saya bercadang, ya, bicara santai, bicara pagi, muhasabah diri. Ya, kerana penting kita sebagai insan, ya, sesuai dengan kata-kata insan itu ambil daripada nasiya, iaitulah lupa. Ya. Kita kadang-kadang kita ni lupa, kita leka, kita tak perasan dan seumpamanya. Maka perlu diperingatkan, ya, perlu diperingatkan, perlu ditegur, perlu dinasihati, ya, dengan nasihat yang kasih sayang, ya, dengan ingatan kasih sayang, ya, santai tapi sampai. Saya ingin berkongsikan pada pagi ini salah satu daripada kata-kata hikmah, ya, hikmah, ya, hikmatun, hikmatani, hikam. Mungkin kita di antara kita pernah mendengar, ya, kalau kitab Jawi dipanggil kitab Hikam Ibnu Atha'illah, ya, As-Sakandari rahimahullah wa hafizahullah wa ra'ahu. Maka saya nak ambil salah satu daripada kata-kata hikmah, ya, yang disusun oleh Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari, dan maqamnya, ya, maqam Syekh ya, Ibnu Atha'illah ni ada di Mesir. Alhamdulillah, ketika kami berada di Mesir, sempat kami menziarahi, ya, 2 atau 3 kali di maqamnya, di tanah kuburan di maqamnya Syekh Ibnu Atha'illah, ya, yang mengarang, ya, kitab Hikam Ibnu Atha'illah ini. Ini salah satu daripada kata-kata hikmah, ya, apa yang Allah ilhamkan, ya, kepada para kekasihnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah zahir dan batin. Nescaya Allah Ta'ala akan hajar kepada kamu. Allah Ta'ala akan ajar kamu. Ya, isyarat daripada ilmu laduni, ilmu yang Allah campakkan hati. Dalam
Sabdaan Nabi, man amila bima alima. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu. Ya, warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Nescaya Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadanya ilmu yang ia tidak pernah tahu sebelumnya. Ya, setengah riwayat, ya, man amila bima alima. Ya, nawwarallahu qalbahu. Setengah riwayat mengatakan begitu. Ya, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, nescaya Allah Ta'ala akan menerangi, ya, akan membuat, Allah Ta'ala akan menjadikan hatinya akan jadi dipenuhi dengan nur, ya, dengan cahaya ilahiyun, ya, cahaya kasih Nabi, cinta ilahi dan cahaya ihsani. Subhanallah. Ya. Sebab itulah ilmu ni dia ada dua. Ya. Satu dipanggil ilmu iktisabiyun. Ya. Secara umumnya ilmu ni terbagi kepada dua. Pertama dipanggil ilmu iktisabiyun, iktisab. Maknanya ilmu tu untuk mendapatkan dia kita kena usaha. Macam sekarang, ya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ayahanda bonda, menadah telinga, ya, mendengar, menuntut secara langsung apa yang sedang saya bicara. Kita usaha nak mendapatkan ilmu. Ya, kita belajar, kita mendengar, kita menulis, kita mencatat. Dan ada satu lagi ilmu yang dibangsa ialah ilmun wahabiyun. Ya, ilmun wahabiyun, ilmu yang dinisbahkan kepada Wahab, anugerah. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang tidak ada dalam kitab. Tetapi yang Allah campakkan dalam hati para awliya, dalam hati para kekasihnya. Ya. Sebab itulah kadang-kadang kita dengar kalam, ya, kita mendengar kata-kata orang-orang yang salih, ya, orang yang dekat dengan Allah, orang yang salih, orang yang, ya, benar takwanya zahir dan batin. Ya, kadang-kadang keluar daripada lidah mulut mereka itu kata-kata yang cukup indah. Bukan Al-Quran, bukan hadis, tetapi dipanggil kata-kata yang sebenar hakikatnya adalah ruh daripada Quran dan hadis itu sendiri. Tapi melalui lidah ataupun lisannya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama tu ada ulama yang rabbani, ulama yang boleh membaca zamannya, ya, ulama yang bertutur, ya, sesuai dengan keadaan zaman yang ada, yang ia hidup di zaman dia. Maka Allah ilhamkan hasil daripada mujahadah dia, ya, ijtihad ataupun mujahadahnya, ya, dia punya fikirannya yang begitu kuat, memikirkan tentang keadaan umat. Lalu Allah Ta'ala campakkan dalam hatinya ilham, ilmu wahabiyun, pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara mereka di kalangan ulama-ulama yang Allah Ta'ala pilih, iaitulah Syekh, ya, Ibn Atha'illah As-Sakandari, ya, yang makamnya, kuburnya ada di Mesir. Alhamdulillah, ya, ketika saya di Mesir, ya, sempat menziarahi makamnya Syekh Ibn Atha'illah ni, ya, kerana dia ada di sekitar Qahirah tu sahaja, dia tidak jauh daripada bandar Qahirah. Pada pagi ini saya ingin berkongsikan salah satu daripada kata-kata hikmah Ibn Atha'illah, ya, yang berbunyi qala al-musannif qaddasallahu sirrah. Ya. Apa kata-kata Ibn Atha'illah? Ya, salah satu kata-kata hikmah dia, min alamatil i'timad ala al-amal, ya, nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda-tanda ataupun alamat-alamat, ya,
bergantungnya, ya, bersandar dengan amal ni. Ya, setengah daripada alamat-alamat, setengah daripada tanda-tanda bergantung, ya, ataupun bersandar dengan amal, apa dia? Iaitulah nuqsanur raja. Kurang, ya, kurangnya harapan, berkurangnya, ya, harapan pada Allah bila inda wujudi zalal, ketika mana berlakunya kegelinciran, ya, ketika mana kita terjebak di dalam melakukan dosa dan maksiat, harapannya jadi berkurangan. Itulah kalau kita nak tahu, ya, salah satu daripada tanda-tanda orang yang berpegang kepada amal, tidak berpegang kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kata-kata ini sebenarnya sangat halus, yang barangkali kalau, ya, ulama itu tidak menebarkan, tidak menyatakan, tak berkongsi, ya, tidak ditulis apa yang diilhamkan oleh Allah kepada mereka ini, sudah tentu kita pun tidak mengetahui hakikat ini. Jadi kata-kata ini cukup indah dan cukup cantik. Setengah alamat tanda kita ni berpegang pada amal, iaitulah kurang harap kita ketika kita terjatuh, ketika kita berlaku dalam keadaan maksiat ataupun buat dosa dan salah. Ya, bila kita tak buat dosa, tak buat salah, kita rasa seronok dengan kita ada amal. Ya, kita boleh buat ibadah, boleh itu dan sebagainya. Tapi bila sekali kita terjebak dalam maksud Allah mak, ya, tadinya rasa macam dah ahli syurga dah kita beramal ni. Ya, berasa kita ni dah orang dah, ya, tinggi dah kita ni. Ya, kita boleh maintain, buat ibadah elok sebagainya. Ya, satu segi bagus. Tapi bila, ya, Allah Ta'ala uji kita dengan kita buat maksiat dan sebagainya, kita melakukan benda tak baik, ketika itu, ya, harapan kita yang tadinya 100% jadi turun, jadi merendah. Jadi nampaklah kepada kita dia tu bergantung, berharap, bersandar kepada amal. Bila dia terjebak buat benda salah, tak ada apalah aku ni, ya, ada harapan ke tidak aku ni ke syurga, ataupun kalau aku masuk syurga ni boleh jadi syurga paling bawah kot. Ya, sebab dia merasakan dia sudah dia melakukan benda yang tidak baik. Baik. Kita sering menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Dalam kitab Jawharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, bagi orang alim, bagi orang yang berilmu ni, paling-paling tidak satu hari, ya, dia kena sebut, dia kena zikirkan tahlil ni sekurang-kurang 300 kali. Ya, afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah ini apa dia? Kalimat tauhid, kalimatut tauhid. Ya, kalimah la ilaha illallah ni juga dipanggil kalimatul ikhlas. Ya, kalimatut tauhid, hanya Allah lah jua satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ya, la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Kita kena benar-benar membersihkan, ya, ibadah kita hanya semata-mata kerana Allah, dan pergantungan kita, pengharapan kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi besar, ya, besar sangat, ya, pengertian ataupun pengaruh, kesan daripada kita melazim kalimah la ilaha illallah. Ya, dalam Quran kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dengan mana? Kamu kena yakin. Fa'lam ay fatayaqan. Naklah kamu yakin. Ya, meyakini bahawasanya tiada yang, ya, tiada Tuhan, ya, tiada yang disembah, la ma'buda bihaqqin, ya, tiada yang disembah dengan sebenar-benar illallah, kecuali hanya Allah juga. Ya, itu pengertian asalnya, ya, berdasarkan kepada sebutan la ilaha illa ma'buda bihaqqin, tiada Tuhan yang
disembah dengan sebenar-benar, melainkan hanya Allah juga. Ya. Daripada situ, tidak ada tempat bersandar melainkan pada Allah. Tidak ada tempat kita nak bergantung melainkan hanya pada Allah. Tidak ada tempat kita berharap kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang menghidup dan mematikan kecuali Allah. Ya. Tiada yang hakikat yang sebenar-benar yang boleh memberi mudarat dan yang boleh mencegah daripada mudarat. Ya. Tidak ada. Ya, tiada siapa, tiada yang memberikan manfaat dan tiada siapa yang boleh mudarat kecuali hanya Allah. Inilah sebagai salah satu latihan kepada kita supaya dengan latihan zikrullah la ilaha illallah tu khususnya supaya hati kita ya tidak ada pergantungan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam kita melakukan amal ibadah sekalipun. Ya betul, zahirnya kita yang sembahyang, zahirnya kita baca wirid. Sebab itulah dia kata, zahir syariat menjuruh kita berusaha. Ya, kena belajar. Ya, tak cukup dengan solat fardu. Ya, kita buat solat sunatnya. Ya, tak cukup dengan kita membaca Al-Quran, kita berzikir, berwirid, selawat sebagainya. Di segi syariat menjuruh kita berusaha, beramal. Sedangkan hakikat syariat melarang kita ya, bersandar kepada amal usaha. Usaha kena buat, amal kena buat, tapi jangan bersandar kepada amal, malah terus hati kita bersandar kepada Allah Ta'ala, kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah insya-Allah amal kita selamat. Sebab itulah kata Rabi'atul Adawiyah, tariquna. Ya, perjalanan kami ialah tarku mulahadhatil amal. Ya, kata Rabi'atul Adawiyah, perjalanan kami iaitulah meninggalkan memandang kepada amal. Jangan pandang pada amal. Ya, la tarkul amal, bukannya meninggalkan amal, amal kena buat. Ada orang cakap, tak bolehlah nak sembahyang sunat ni, hati tak ikhlas. Tak boleh nak berzikir lah, takut riak. La ilaha illallah. Ya, kita kena lawan. Itu sebenarnya salah satu daripada cara syaitan untuk supaya kita tidak beramal. Memanglah ikhlas ini, sebab tu disebut dalam hadis, al-ikhlasu sirru min asrari. Ya. Ikhlas ni ialah satu sir, rahsia daripada rahsia-rahsia aku, kata Allah, yang aku letakkan ke dalam hati hamba yang aku kehendaki. Jadi kita kena usaha. Ya, buat permulaan, kalau kita nak buat benda baik, kita buat saja perkara itu dulu. Walaupun pada peringkat awal masih lagi hati kita belum betul-betul ikhlas, tidak mengapa. Allah ni maha mengetahui. Allah tu maha pengasih dan penyayang. Jangan sampai kita tertipu oleh bisikan syaitan. Tak payahlah nak berzikir-zikir, ya, nak pegang-pegang tasbih, nanti orang kata riak, tak ikhlas. Tak payahlah nak sembahyang sunat, ya, tak payah itu, tak payah ini. Ini adalah bisikan ya, daripada syaitan. Kita buat saja. Yang penting bila kita buat satu, kita dah, ya Allah, aku buat kerana Engkau, ya Allah. Tinggal lagi, di tengah kita buat tadi tu, tengah berzikir, tengah solat, datang perasaan tu, kita tolak. Jangan kita layan. Ya. Kalau kita tak buat begitu, bila kita akan dapat ikhlas? Bila kita akan dapat merasai keikhlasan? Tidak akan dapat. Kalau nak tunggu ikhlas, baru nak beramal, jawabnya kita tak beramal. Seolah kata ya, nak apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, macam orang tak nak makan ubat, dia kata aku tak nak makan ubat. Ya. Kecuali kalau kita dah tahu kita sakit, kita makan ubat. Ya, soal sembuh tak sembuh itu nombor dua, tapi kita dah usaha, dah ikhtiar. Tahu dah kita sakit, kita ambil ubat, ikhtiar. Ini pun sama, kita buat ibadah.
Kadang-kadang kita diragu-ragukan oleh syaitan. Tak payahlah nak berzikir-berzikir, tak payahlah nak sembahyang sunat itu, nak buat itu tak payah. Tak payahlah nak rajin-rajin, nak berkemas-berkemas. Kalau kita duduk di masjid, di madrasah nak kemas-kemas, tak payahlah. Jangan. Kita ketepikan. Kita buat kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Jadi zahir syariat menyuruh kita berusaha. Kena belajar, kena beramal, kena bersohbah, berdampingan dengan guru-guru sebagainya. Sedangkan hakikat syariat melarang kita bersandar kepada amal. Mana melarang kita bersandar kepada amal secara khusus ataupun bersandar kepada selain daripada Allah secara umum. Hatta dengan guru syekh kita pun kita tidak boleh bersandar kepada secara hakikat, tak boleh. Mesti hati kita kena bersandar kepada Allah. Semua guru ni sebagai asbab saja. Kitab ni sebagai asbab kita nak dapat ilmu. Ubat sebagai asbab saja, sebagai kita nak sembuh. Tapi musabbibul asbab, hakikat yang terjadinya sebab itu ialah Allah. Jadi mohon maaf, saya tidak dapat meneruskan bicara pagi muhasabah diri, kerana lepas ini saya akan mengikuti kelas pengajian kitab Hikam Ibnu Athaillah bersama guru saya, Syekh Al-Hajj Al-Mukarram Syekh Abdul Rahman bin Ja'far. Tak jauh daripada rumah saya, dekat 5 minit saya sampai insya-Allah. Sebab itulah saya rasa cantik pagi Selasa ni saya baca sikit, berkongsilah sikit sebanyak sekadar yang saya faham daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah ini. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama. Sekian dahulu, terima kasih banyak-banyak di atas tontonannya. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pagi ini dapat memberikan kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ni semuanya benar-benar ikhlas kerana Allah. InsyaAllah mungkin pagi esok kita sambung sikit lagi bicara kitab Hikam ini, kata-kata hikmah ni, macam mana hakikat ikhlas yang sebenar. Adakah semata-mata lillahi ta'ala, sebagai itu biasa dengan sebut lillah itu ikhlas ke, ataupun bagaimana? Adakah cukup dengan kita kata lillah kerana Allah itu sudah ikhlas? InsyaAllah jangan lupa ikuti sambungannya pada pagi esok, pagi Rabu 12 Rejab. 12 Rejab bersamaan 24 Februari, pagi esok jam 8.30 pagi di hari yang lain tapi waktu yang sama insya-Allah. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.